Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazana idza syi'ta rabbi sahla. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an asatizatina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Firman Allah dalam ayat ke-46 surah Al-Kahfi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta benda dan anak pinak itu merupakan perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal salih yang kekal faedahnya lebih baik di sisi Tuhan kamu sebagai balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan kepada kamu. Satu penjelasan oleh Asy-Syahid Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Sebenarnya harta dan anak-anak jelas merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, kalau kita lihat penjelasan dalam surah Al-Anfal ayat ke-27 dan 28, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kamu mengkhianati amanah yang diberikan kepada kamu dalam keadaan kamu mengetahui. Dan ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya harta dan anak-anak itu merupakan fitnah. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ganjaran yang besar. Syekh Qutb menjelaskan ayat ini merupakan satu ayat yang penting, nak memberitahu kita bahawa anak-anak dan harta merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila gagal digunakan, berarti seorang ini akan menyebabkan dia telah pun tidak menjalankan amanah, artinya khianat kepada amanah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, maka layaklah baginya menerima seksa terhadap kegagalan tersebut. Sebenarnya kehidupan yang mulia adalah kehidupan yang menuntut pengorbanan dan menuntut seorang agar mampu melakukan segala amanah dalam kehidupan ni mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita lihat ayat ke-46 surah Al-Kahfi ini dijelaskan oleh ayat ke-27 28 surah Al-Anfal, menerusi ayat ini kita dapat mengetahui bahawa Allah SWT memberi peringatan kepada kita sebagai khalifah daripada kita ini menghadapi masalah fitnah harta dan juga fitnah anak-anak yang akan menyebabkan seseorang ini dalam kehidupan dia akan lalai dan sebagainya. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita lihat, kita mengkaji sejarah para sahabat, contohnya seorang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang merupakan dari kalangan penduduk Madinah. Muaz bin Jabal Al-Ansari masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, meninggal dunia dalam usia kurang daripada 40 tahun. Muaz bin Jabal diutuskan oleh Nabi SAW untuk pergi ke Yaman menjadi mukri, menjadi ustaz di Yaman. Dan Muaz bin Jabal dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak menurut Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya bernama Al-Isabah fi Damyis Sahaba. Anak ini kemudian dinamakan dengan nama Abdul Rahman, nama yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Abdul Rahman ini membesar bersama dengan ayahnya, mengikut ayahnya ke sana kemari, diutus oleh Nabi SAW dan diutus oleh khalifah selepas Nabi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Sehinggalah Muaz bin Jabal akhirnya diutuskan oleh Sayyidina Umar yang terakhir untuk menjadi mukri di Jordan, untuk mengajar penduduk sana, membantu Abu Ubaidah Al-Jarrah
yang menjadi gubernur di sana. Akhirnya Muaz bin Jabal ini bersama dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah telah pun ditimpa penyakit ta'un. Mereka dinasihatkan untuk pulang oleh Sayyidina Umar, tetapi mereka tidak sampai hati nak meninggalkan tentera yang lain yang sudah pun diserang penyakit ini dan dalam keadaan nazak. Dan wasiat Nabi SAW kepada semua orang Islam, bila kamu melihat penyakit berlaku di satu tempat, jangan kamu pergi. Tapi bila berlaku di satu tempat dan kamu berada dalamnya, jangan kamu keluar. Kamu hendaklah bersama-sama berada dalam tempat itu, dan kadar Allah Subhanahu Wa Taala akan menentukannya. Maklumlah, bila kita belum masuk, jangan kita cari naas. Tapi bila kita dah berada di tempat itu, kata Abu Ubaidah Al-Jarrah mengingatkan Sayyidina Umar, kita dah berada di sini, takkan kita nak keluar, nak tinggalkan orang lain yang sudah kena. Kalau dah kena, nak buat macam mana? Kita perlu ada setia kawan yang tinggi. Jadi akhirnya Muaz bin Jabal meninggal dunia bersama dengan anaknya Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Peristiwa yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani menunjukkan bagaimana seorang sahabat yang mulia berjaya mendidik anaknya untuk sama-sama turut serta dalam perjuangan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mendedahkan dirinya, mengorbankan jiwa raganya sendiri untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu peristiwa. Dan kita lihat frasa yang kedua dari ayat ke-46 ni, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal salih yang ada di sisi Tuhan kamu yang patut kamu kejar di samping harta dan anak-anak yang membantu kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan kepadanya. Juga kita kena membiasakan diri kita beriltizam dengan apa yang telah kita lihat sebelum ini, apa yang disebut oleh Ibn Abbas sebagai contohnya zikir-zikir, contohnya disebut oleh Ikrimah, Dhahak, Muqatil, Mujahid mengatakan bahawa dimasukkan juga merupakan as-salawatul khamsu. Dan pandangan yang ketiga oleh Al-Imam Al-Fakhurazi, Al-Kalimut Tayyib, perkataan-perkataan yang baik. Dan pandangan yang keempat, kullu amalin salihin, semua perkara baik yang dilakukan, kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Sebenarnya muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, untuk mengaktifkan dalam diri kita perasaan cinta kepada amal salih ini, kita wajar mengkaji sejarah sahabat-sahabat Nabi sebagai contohnya, tabi'in sebelum kita sebagai contohnya. Kalau kita lihat dalam sejarah persada Islam, ada seorang sahabat Nabi yang kurang dikenali, seorang namanya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini mempunyai peranan yang besar untuk menegakkan Islam di medan Mu'tah, peristiwa yang cukup masyhur. Bila utusan Nabi SAW telah pun dibunuh, maka Nabi SAW sudah mengutuskan tentera seramai 3,000 orang untuk memerangi tentera Rom yang bersekongkol dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Arab Ghatafan di utara, di Jordan, di Syria pada waktu ini. Nabi SAW mengutuskan 3,000 tentera diketuai oleh 3 orang sahabat. Sahabat yang pertama namanya Zaid bin Harithah, dan Nabi sudah mendapat pengetahuan, dapat wahyu daripada Allah, Zaid bin Harithah akan meninggal dunia di medan Mu'tah. Kalau Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka mati syahid gantikan dengan Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib merupakan sepupu Nabi SAW, abang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau Ja'far meninggal dunia juga, gantikan dengan yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. Maka kalau 3 orang ini gugur syahid, maka kamu semua Islam bertanggungjawab untuk pilih siapa yang paling layak di kalangan kamu dengan pengalamannya untuk membantu meneruskan agenda selepas itu. Apa yang Nabi SAW ramalkan ini merupakan satu kebenaran. Dan ketiga-tiga orang sahabat ni meninggal dunia. Peristiwa yang cukup masyhur. Yang pertama, Zaid bin Harithah meninggal dunia. Bila meninggal dunia, mati syahid, bendera panji-panji dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far kemudian telah dipangkas, dipancung tangan kanannya, pegang dengan tangan kiri bendera tersebut. Pegang dengan tangan kiri, pancung tangan kiri, pegang dengan kedua-dua lengannya yang masih lagi tinggal. Kemudian kena dia di pedang di bahagian tengah badannya, sehingga hampir putus 2 jasad itu. Bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, mempunyai peranan yang besar dalam Islam, dan dia terkenal sebagai seorang yang cinta kepada zikrullah, cinta untuk mengingati Allah, dan lidahnya sering basah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga Nabi SAW memujinya dalam 2 kesempatan. Kata Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Abdullah bin Rawaha ni merupakan seorang penyair min syu'ara'ir Rasul, merupakan seorang ahli sastrawan yang duduk keliling Nabi, yang Nabi cukup suka mendengar sajak-sajaknya. Sehingga pada waktu pembukaan kota Mekah pun beliau sempat bersajak, dan Sayyidina Umar memarahinya, mengatakan bahawa penyair ni mengatakan benda-benda yang tidak benar. Kalau kita pada ini sastrawan. Lalu Nabi mengatakan, tidak wahai Umar, kata-kata Abdullah bin Rawaha ni adalah sastra yang baik, yang membangkitkan dalam diri umat Islam semangat jati diri Islam yang kita kehendaki, yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh aku, kata Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Rawaha ni salah satu sifatnya yang dipuji oleh Nabi SAW. Beliau sangat kerap dan sentiasa diperhatikan berada dalam keadaan ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pernah mengatakan kepadanya, ni'mar rajul ibn Rawaha, sebaik-baik manusia ialah Ibn Rawaha. Yang kedua, Nabi pernah menyatakan, inna Abdullah bin Rawaha la yatabaha bil majalis allati tatabaha bihal malaikah. Ni Abdullah bin Rawaha ni disenangi oleh para malaikat kerana dia mempunyai hobi yang sama dengan para malaikat. Para malaikat suka datang ke dalam majlis-majlis mengingati Allah. Mengingati Allah ni jangan silap faham, mengingati Allah ni bukan berzikir, bertahlil semata-mata. Berkuliah juga merupakan satu zikrullah yang penting, mengajar, mengenalkan manusia kepada hal haram. Adakah yang lebih besar ganjaran daripada seorang yang mengajar orang tentang bagaimana nak beribadah kepada Allah, mengenali perkara halal dan haram. Jangan kita silap tafsir bahawa dimasukkan dengan zikrullah ni duduk membaca bahan-bahan yang tertentu semata-mata, ataupun berzikir, bertahlil, dan kadang kita tak faham banyak lagi perkara-perkara asas Islam yang tidak diamalkan. Jadi Abdullah bin Rawaha ni terkenal dengan sifat suka untuk mengingati Allah yang sedang kita bincangkan dalam ayat ke-46 wal baqiyatus salihat ini. Abdullah bin Rawaha terkenal dengan kata-katanya yang menyuntik semangat dalam diri sahabat-sahabat Nabi semasa hayat Nabi dan selepas wafat baginda. Kata-katanya cukup hebat. Beliau bila melihat sahabat-sahabat duduk tak ada kerja, bersembang benda-benda yang tidak perlu, dia akan panggil, dia akan sebut padanya, Ta'al najlis sa'atan nazkur Rabbana. Mari dia sekejap kita duduk untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ta'al sa'atan nu'min bi Rabbina. Mari sekejap kita duduk, ta'al najlis sa'atan nu'min bi Rabbina. Mari sini sekejap kita duduk untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa hidupnya Abdullah bin Rawaha ni, bila Nabi dah wafat pun sering menggunakan ungkapan yang sama, mengajak para sahabat untuk duduk bersembang perkara-perkara yang menyebabkan keimanan mereka makin menyubur. Artinya kalau dalam konteks masa kita, kepentingan untuk kita berdamping dengan orang-orang yang saleh untuk mengadakan usrah-usrah dengan mereka. Saya menasihatkan diri saya dan para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, antara tuntutan kita melakukan al-baqiyatus salihat ini, kalau kita lihat sejarah amalan Abdullah bin Rawaha ni, iaitu duduk bersama-sama untuk memperbaiki diri kita. Kalau ada kemampuan, kita kumpulkan orang-orang keliling kita yang baik-baik, yang datang ke masjid, di samping bersembahyang 5 waktu, kita juga mengadakan program-program usrah. Contohnya membaca kitab-kitab yang dapat mendidik jiwa kita. Dan kalaulah keadaan ini tidak mampu kita lakukan, kita buat di rumah kita. Kita adakan satu sesi wajib dihadiri oleh semua ahli keluarga, dan kita pilihlah kitab-kitab yang dapat membahaskan perkara yang mempunyai kaitan yang rapat dalam hidup kita. Mulakan dengan kitab-kitab yang mudah-mudah. Yang sebelum ini pernah saya cadangkan kitab namanya Al-Azkar, yang pernah kita bincangkan. Demikian juga kitab Riyadhus Salihin. Kalau lihat kitab Riyadhus Salihin ini sudah pun diterjemahkan, ada berbagai-bagai terjemahan. Riyadhus Salihin merupakan satu kitab yang penting, yang perlu ada di rumah setiap orang-orang Islam. Kerana dengan baca kitab ini kita dapat menjejaki gaya hidup ulama-ulama sebelum kita, sahabat-sahabat Nabi, yang mana mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempraktikkannya, kerana antara lain kerana mereka ni sentiasa konsisten, istiqamah hadir dalam majlis ilmu, hadir dalam majlis-majlis seperti ini, dapat menyuburkan kembali ingatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita bimbang dalam suasana perkembangan hari ini, kita tak pasti
apa benda yang diperolehi oleh ahli keluarga kita, anak kita sebagai contohnya di sekolah, apa yang dia belajar. Adakah dia pergi ke sekolah untuk belajar nilai-nilai yang baik yang telah kita lihat menerusi ayat perbincangan antara seorang yang beriman dan seorang yang kafir sebelum ini, qiyam zailah dengan qiyam baqiyah, ataupun dia pergi ke sekolah untuk meminjam daripada kawan-kawannya game-games yang ada pada hari ini yang kadang-kadang menunjukkan pakaian orang perempuan yang begitu menjolok mata. Atau apakah dia belajar sesuatu meminjam VCD daripada kawan-kawannya, filem-filem yang diharamkan oleh syarak, ataupun melihat filem-filem khurafat, cerita-cerita tahyul, cerita-cerita melalaikan, atau apa yang diperolehinya. Jadi kalau kita tidak counter dengan segera bimbang apa yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Hudzaifah bin al-Yaman, dan hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Ighathatul Lahfan, bahawa hati itu dia bila dia tidak meninggalkan dengan segera perbuatan maksiat lakukan, akan berlakulah satu nuktatus sauda di atasnya, satu titik hitam. Bila dia tidak bertaubat kepada Allah, taubat ini akan datang yang telah kita bincangkan bagaimana disebut Lataif Ma'arif oleh Ibn Rajab Al-Hambali, bila sentiasa hadir ke majlis ilmu. Sahabat-sahabat Nabi sendiri pun bila mereka tak hadir ke majlis ilmu, mereka rasa resah dan rasa cenderung untuk melakukan perkara-perkara larangan. Tapi bila hadir ke majlis ilmu, datang ke majlis ilmu, mendengar kuliah Nabi SAW, dan kemudian balik muzakarah sesama sahabat-sahabat dan juga anak isteri mereka, maka seolah-olah macam iman itu diaktifkan, di-rechargekan. Maka penting para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita memahami ayat ke-46 ini untuk kita ada satu kesedaran, suntikan semangat ini memerlukan satu usaha yang berterusan, usaha menuntut ilmu dan berusaha untuk membaca gaya hidup salafus salih, dan juga perkara-perkara yang namanya tazkiyatun nufus, akhlak, tasawuf yang dapat mendidik jiwa kita supaya patuh kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua merupakan bekalan yang penting buat kita, buat anak isteri kita, buat keluarga kita, buat pembantu rumah kita, supaya amanah dalam tanggungjawab yang diberikan. Ini merupakan satu perkara yang sering dilalaikan, dialpakan oleh kebanyakan umat Islam. Mudah-mudahan kita dapat memelihara diri kita, menyelamatkan diri kita daripada ditimpa kelalaian yang menimpa mereka. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.